Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Cik Amir. Sihat Cik Amir? Ah, Alhamdulillah. Sekejap saya nak guna earphone. Okey. Dengar tak sorry? Jelas? Dengar. Alhamdulillah. Okey, pada semua viewers, tolong komen. Dengar tak suara kami? Jelas ke, tak jelas ke? Okey semua? Tolong sesiapa yang berada di talian. Sementara saya type sikit ni. Sekejap Boleh. Boleh Azura? Boleh? Ya, boleh. Okey, kita berkati sesi kedua kita dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Saya rasa saya kena tinggikan sikit saya punya kamera sekejap Okey. Hai, The Bikisan Hati. Hai, Irene Nasri. Hai semua. Terima kasih yang join live petang ni. Hai, Syazwani Azmi. Hai semua. Kita tengah set up sikit Okey. Hari ni kita buat live tentang buku kelima. Ajari Aku Erti Hidup. Betul lah kot. Okey. Okey. So, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. So, kita insyaAllah akan buat lebih baik daripada minggu lepas. Minggu lepas kita punya sesi, Tuhan Aku Mahu Jawapanmu. Betul? Ya betul. So, hari ni kita ada berbaki lebih kurang 27 minit untuk buku Ajari Aku Erti Hidup. Itu kalau baca tu judulnya agak panjang lah. Ni masih dekat Johor ni? Ya, saya masih di Johor. Nak balik Kedah. Nak balik Kedah tak tahu lagi. So pada korang yang ada di talian, sebut nama saya. Saya peminat Kak Zura. Syazwani Azmi. Saya nampak. Syazwani Azmi, terima kasih. Saya dah sebut nama awak. So untuk gunakan masa sebaik mungkin, kita terus pada Cik Azura lah. Pada Azura lah untuk cerita serba ringkas tentang buku Ajari Aku Erti Hidup dan ciri-ciri yang ada pada buku ni. Orang cakap kalau nak senang cakapnya, bezalah apa kelainan daripada buku ni banding buku Tuhan Aku Mahu Jawapanmu. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Amir. Okey, pertama sekali, buku Ajari Aku Erti Hidup bukan kesinambungan dari buku Tuhan Aku Mahu Jawapanmu. Walaupun kedua-dua buku ni menyentuh tentang ujian kehidupan dari pelbagai sudut. Tapi ada bezanya. Dari segi macam contoh buku Tuhan Aku Mahu Jawapanmu, isi utama dia menyuarakan tentang persoalan mengenai dugaan dan pencarian kita dalam jawapan. Yang kita nak berikan pandangan mengikut persepsi yang berbeza. Mungkin pandangan kita berbeza dengan pandangan orang lain. Ya, itu buku Tuhan Aku Mahu Jawapanmu. Tapi kalau buku Ajari Aku Erti Hidup, dia straightforward kepada pengajaran, pembelajaran hidup. Dalam arti kata lain, buku ni berbentuk teladan yang berhubung dengan nilai percintaan, persahabatan, kekeluargaan, keikhlasan, keredaan dan nilai kehidupan secara menyeluruhnya. Yang memberi pengalaman kejatuhan, kehancuran dan kekecewaan. Banyak betul dia punya, orang cakap sudah jatuh di tipe tangga tu. Bertalu-talu lah dia punya ujian mendatang lepas satu. Ya. Sebab banyak betul. Bila kita baca dan dengar ayat Ajari Aku, jadi objektif utamanya adalah berbentuk teladan, mengajar kita tentang sesuatu. Itulah dia. Buku Ajari Aku Erti Hidup, ciri-ciri yang ada pada buku ni. Dia mengajarkan kita tentang sesuatu. Ada monolog juga. Monolog dalam buku ni. Nice. Kalau ikut yang kali ni, dia full colour full colour. Warna-warni. Sangat menarik ni. Alhamdulillah, ramai juga pembaca yang bagi review, suka dengan layout buku Ajari Aku Erti Hidup. Kita nampaknya sambil-sambil tu kita
kita tak nak ketinggalan orang cakap soalan-soalan daripada penonton ni. Dah sebut tadi nama. So next punya daripada siapa nama tadi, saya nampak dia ada soal tu. Tu Nur Syazni Zamri. Good luck Jua. Tu kawan ke? Kakak saya. Oh kakak. Oh okey kak. Okey, Syazwani bertanya, Kak Zura dapat inspirasi tajuk buku ni macam mana? Boleh, bismillah. Okey, inspirasi saya menulis buku Ajaran Kualiti Hidup dari bahan bacaan. Yang pertama sekali dari bahan bacaan lah. Okey, yang kedua pengalaman dari orang-orang yang pernah berkongsi dengan saya, baik followers maupun kawan. Itulah tentang pengajaran hidup ni kita boleh sentuh pelbagai sudut, pelbagai cabang. Itulah dia. Kelainan buku Ajaran Kualiti Hidup dengan Tuhan Aku Mohon Jawapanmu dari segi itulah. Kalau Tuhan Aku Mohon Jawapanmu, dia ada persoalan. Kayaknya dalam kita mencari jawapan untuk persoalan yang kita nak, orang kata nak tahu apa yang kita rasa benda tu betul, apa yang kita rasa betul-betul salah. Kalau pengajaran ni, Ajaran Kualiti Hidup, dia terus menceritakan tentang nilai-nilai yang kita boleh melatih cara kita berfikir, cara kita memberi pandangan. Itu dia. Apa ni, dah ada jawapan, kita belajarlah. Dah ada jawapan, kita belajar untuk erti hidup ni. Soalan daripada Bingkisan Hati. Berapa lama masa ambil untuk siapkan buku Ajari Aku Hidup? Compare dengan buku Tuhan tu, mana lagi mencabar lah? Bismillah. Kalau Tuhan Aku Mohon Jawapanmu, saya ambil masa dalam sebulan macam tu lah. Kalau Ajari Aku Hidup, singkat sikit dalam masa sebulan. Cik Amir, saya baca sikit petikan buku untuk followers. Banyak pun tak apa. Bismillah, banyak pun tak apa. Okay, saya kongsikan salah satu petikan yang ada dalam buku Ajari Aku Hidup. Kegembiraan yang kau harapkan, kekadar Allah ajarkan keperitan dahulu untuk mendidik hati kau bersifat merendah diri dan membentuk diri menjadi seorang yang pandai menghargai. Selagi helaan nafas belum henti berbunyi, nikmatilah hidup ini dengan penuh kegembiraan walaupun ia belum menyempurnakan lagi. Jangan membanding-bandingkan laluan hidup kita dengan orang lain. Masing-masing Allah adakan kelebihan dan kebaikan. Jangan merasa nasib perjalanan kita tiada yang tercantik, berbeza dengan mereka yang memiliki indah-indah. Kebenarannya, jalan kita semua mana pernah selalu ditaburi bunga-bunga yang mekar dan merah. Hidup bukanlah sebuah pertandingan atau perlawanan tentang siapa yang pantas bahagia dan berjaya, tetapi hidup ni adalah pengertian tentang dugaan, di mana dugaan itu sendiri menghalalkan kita dalam membuat pilihan. Dia punya deep lah Zura. Deep lah ayat tu. Orang cakap, yalah kalau biasa tengok orang cakap lawak-lawak kat TV ke kat kita punya gadget ni. Hidup ini perjalanan, bukan pelarian. So tak perlu kita nak berlomba kan. Jadi benda tu, saya suka perkataan banding tu lah. Itu benda yang, yalah, mungkin juga boleh saya cakap pengaruh gadget lah kot. Kita gadget ni dah macam keperluan boleh kata. Tapi gadget ni juga tanpa sedar sebenarnya dia membuka kita kepada satu dunia yang sebenarnya dia bukan fake, tapi kadang-kala dan kebanyakan masa kita tertipu dengan cita-cita indah yang dipaparkan tu. So kita ingat orang ni tak ada problem. Padahal betul lah tu, setiap orang ni skripnya berbeza dan kita ada ujian masing-masing. Dan orang cakap, bila kita tahu apa bahagia yang kita nak, kita tak letak bahagia orang untuk jadi bahagia kita. Macam tu lah yang saya faham lah. So betul. Memang ini satu Ajari Aku Hidup ni mungkin sikit banyak dapat mengajar sikit lah pada usamanya saya nampak geng-geng remaja lah, pembaca remaja, orang cakap budak-budak muda naap kan, budak-budak muda lah yang lepasan sekolah, yang masih menuntut. Sebab kita bercakap atas dasar pengalaman dan pembacaan kita, dan Azura kumpulkan dan rumuskan dalam bentuk buku ni. Terima kasih, dan orang cakap kena baca lah. Walaupun kalau kita tengok sini terbitan 2019, bunyi macam dah lama, tapi saya suka ulang lah. Selagi anda tak dapatkan buku ni buku baru sebenarnya. Dapatkan, orang cakap. Sebab sebenarnya kita ada package yang kita tawarkan. 3 buku 50. Bangkitlah Jiwa, itu the latest one dengan Bingkisan Hati. Tuhan Aku Mohon Jawapanmu, Ajari Aku Hidup. Ini kalau beli asing RM20, kena bayar postage lagi.
Dengan COVID ni tak payahlah pergi kedai. Beli online je. Kita orang pun dah ada dekat Shopee. Link pun Azura. Saya baru join Azura punya Telegram. Minta Terima maaf. kasih. Tak apa, tak apa. Saya baru join. Ramai juga 600 tu. Ramai tu. Itu level Ya. kalau macam kami buat baru Baru ni. lagi. Kalau pasal Kesina yang kami buat baru ni. 600 juga lah. Itu Oh, 4 ya orang ke? tau. Azura seorang dapat 600. Wah, ini kalau gabung Azura, Bingkisan, Puan Rohamia, kan, Liana Farouk, katalah 4 orang ni dalam satu Telegram, saya ingat mau makan 1,000 follower tu. Tak apa, nanti saya nak belajar dengan Azura macam mana buat Allah. Telegram. Okay. Tak apa, tak apa. Kita boleh saling belajar kongsi pandangan kan. Okay, so kita sebenarnya nak tanya soalan yang seterusnya. Are you ready? Cik, are you Okay. ready? Tapi sebelum tu Cik Amin nak tambah bismillah. sikit lagi tentang Tambah banyak tak apa? tambah sikit lagi tentang kekuatan mesej yang ada pada buku Ajaran Erti Hidup. Macam live last week saya terlupa nak sebut satu bismillah. sebelum selain dari aspek bahasa. Yang buku Tuhan Aku Menjapamu dengan Ajaran Erti Hidup, kekuatan mesej yang saya kekalkan selain dari aspek bahasa yang tidak terlalu kompleks, kedua-dua buku mengasah dan melatih cara kita berfikir dan melatih keterampilan untuk kita menangani, keterampilan kita berfikir untuk menangani apa-apa masalah. Berdepan dengan sesuatu yang kita sebenarnya rasa macam takut, tak yakin, tak percaya dengan kemampuan diri sendiri, dan itulah kekuatan yang ada pada buku Tuhan Aku Menjapamu dan Ajari Aku Hidup. So kedua-dua buku ni aspek bahasa dia mudah, dia ada, jadi memang sesuai untuk semua golongan. Budak sekolah rendah pun boleh baca. Betul, setuju. Sebab yelah, kalau orang cakap, selalu juga saya dapat soalan macam buku ni sesuai tak nak baca, orang cakap umur berapa. So sebenarnya saya suka bila dah ada gadget ni lah, orang cakap. Bila buku kita betul-betul kita ambil kira tau, macam kita ambil contoh macam YouTube lah. Kita ada YouTube for Kids. So macam buku ni sebenarnya, insyaAllah selagi korang nampak logo Galeri Ilmu ni, lagi-lagi kalau buku motivasi lah, yang umum ni, so dari orang cakap dah boleh membaca sekolah rendah, bagilah anak-anak. At least bagi saya nak kita punya pembaca ni berfikir kritis dan orang cakap bukan critical thinking, tapi dia matang sebelum usianya lah, melalui pembacaan buku-buku macam ni. So adik-adik yang sekolah rendah ke boleh dapatkan juga. Sebab kalau korang boleh baca novel tebal-tebal, setakat buku yang berapa ni? 126 muka surat je. Nipis sangatlah orang cakap untuk buku macam ni. So adik sekolah rendah pun boleh baca dik. Jangan risau. Mama ayah, untuk kakak-kakak boleh bagi adik kak. Buku ni boleh tarik perhatian orang yang mungkin tak berapa gemar bacaan buku yang tebal, bacaan yang berat, boleh tarik perhatian orang. Itulah yang suka dengan genre santai, yang buku tak terlalu berat sangat dengan konten yang susah nak hadam. So buku macam saya tekan kelebihan yang daripada buku ni boleh tarik perhatian mereka yang suka santai. Itu sebenarnya dah menjawab soalan yang kedua saya nak tanya. Soalan kedua ni sasaran pembaca. Tapi tak apalah, kita ulang balik sasaran pembaca, dan idea pun dah cakap lah tadi melalui pengalaman pembacaan. So nak tahu kalau betul-betul lah sasaran pembaca asal untuk buku ni, kalau boleh diletakkan umur, Azura prefer umur berapa lah. Sebab memang boleh baca dari sekolah rendah. Tapi bila Azura menulis lah, Azura saya rasa penulis mesti dah bayang, okey, aku nak buku ni umur sekian-sekian, orang tak sekian-sekian, orang sekian-sekian. Kalau ada dalam lintasan Azura boleh kongsikan kepada kita punya viewers, siapa yang sebenarnya layak. Sebab saya melihat jawapan untuk soalan tu, saya beli untuk hadiah pada orang yang macam tu. Kadang kita ni nak baca sendiri, kadang malas. Tapi saya nak membudayakan, menghadiahkan buku kepada orang yang kita sayang. So, siapa sesuai untuk diberi buku ni, untuk dibaca, ikut sasaran pembaca asal tulisan ni? Azura, kalau boleh kongsikan. Saya target buku apa-apa je, buku tulisan saya dari Tuhan Aku Menjapamu, Ajari Aku Hidup, usia dalam 17 tahun. Sebab bermulanya 17 tahun tu, dekat situ dah ada dugaan persahabatan, dugaan semasa belajar, dugaan dengan keluarga. Dari situ juga sikit demi sikit proses pembelajaran tu tentang kehidupan. Kadang ada orang boleh
boleh berfikir dengan lebih matang walaupun usia baru 17 tahun. Kadang Betul. ada juga yang tak boleh nak membezakan baik dan buruk. Jadi Yes. sasaran saya dari peringkat usia dari 17 tahun. Nice. Sehinggalah ke 20 lebih, 30 lebih. Itu yang Okay. saya target. Ini sebenarnya kalau kita scroll komen ni, Azura cuba baca tengok komen. Siapa paling banyak komen ni? Saya serah kat Azura, dah boleh baca komen kan? Okey, itulah. Minggu lepas tak boleh tengok. Okey, jap. Soalan tu berulang-ulang tu. Dari minggu lepas dia tanya. Kesian dia. Okey, hai Hazidan. Assalamualaikum, salam Mira Syahira. Baca. Suka gaya penyampaian Kak Zura dan setiap buku beliau. Okey, alhamdulillah, terima kasih Ina. Kak Azura, terima kasih banyak menginspirasikan saya. Terima kasih Amira Syahira. Ya, dia bikisan hati ni banyak ni. Dia komen. Esok saya pula spam kok. Dekat video lah dia. Masuk ke kabut saya. Terima kasih. Siapa penulis kegemaran Azura? Soalan dia ada bikisan hati. Itu dia tanya banyak kali tu. Tu yang last Boleh week jawab lah kot. Kesian dia tanya dah. Seminggu dah tunggu tu Azura. Boleh lah. Kita eksklusif petang ni. Pada korang yang petang ni, yang menanti daripada minggu lepas jawapan, eksklusif. Live kita bagi jawapan. Azura, bismillah. Okey, saya suka penulisan Hamka dan Serban Putih. Dua penulis ni yang memang kena dengan jiwa saya. Dua penulis ni. Sebab mereka dalam menerapkan ciri-ciri Islamik dalam penulisan mereka, mereka pandai mengolah, melenggokkan ayat mereka tu dalam bentuk puitis. Dengan lenggokkan bahasa yang pelbagai. Jadi bila kita baca pun kita tak rasa bosan sebab kita jumpa ayat yang puitis tu, dia pandai mencorakkan jadi sesuatu yang menarik. Yang mungkin kita pun jarang guna perkataan tu. Dua penulis ni, Hamka dan Serban Putih. Serban Putih. Hamka mungkin biasa kita dengar lah. Serban Putih tokoh ulama hebat dekat Indonesia. Yang Serban Putih ni saya pernah dengar, tapi refreshkan balik siapa beliau? Yang keluarkan buku Ketika Hati Berfatwa. Ketika Hati Berfatwa. Dia banyak buku lah ke satu buku tu je? Ada banyak. Ada banyak. Nama dia kat media sosial Mustaqim Jiwa. Tapi nama dia yang dekat buku Serban Putih. Yang itulah. So benda tu korang boleh Google sendirilah nanti. Sebab tak ada lagi terbit dengan kami. So boleh Google sendiri. So petang ni kita nak sembang pasal buku Ajari Aku Erti Hidup. Yang mana kalau ikut buku ni, ni segmen kita yang kedua lah. Suka-suka highlightkan lah sebab yalah, bila kita bawah galeri ni, kita nak highlight buku-buku yang dah diterbitkan. Dan kita buat satu package khas. Package sembang buku. Dari last week kita buat Ajari Aku Erti Hidup, Tuhan Aku Mahu Jawapanmu, Bangkitlah Jiwa. Kalau beli asing, RM60. Tak termasuk postage. Ini package khas ni. Korang beli kat Shopee je. Klik link dekat kita orang punya profile. Tak pun boleh baca dekat Telegram Zura, ada iklan situ. 3 buku RM50. Saya dah share dah link order tu. Dah share dah. Dalam Telegram channel. Orang cakap last week ni, next week ni last lah. Orang cakap kita punya promotion kita bagi untuk harga 3 buku RM50 termasuk postage. So kita ada masa lagi lebih kurang 10 minit Zura. So 4 soalan dah berlalu. 3 soalan sebenarnya dah berlalu. Soalan yang ketiga. Projek buku terbaru. Projek buku terbaru itu jom. Ini minat Azura selain menulis buku. Okay. Selain menulis buku, saya berminat untuk mencuba bidang penulisan skrip drama dan filem. Skrip drama TV dan filem. Itulah itu impian utama saya lah selain dari menulis buku. Itu kalau ikut ada progres apa yang positif boleh dikongsikan? Dah start hantar ke, dah tengah tunggu keputusan ke apa ke? Dah. Saya dah cuba hantar, dah berkenalan dengan penerbit drama. Dan hantar proposal drama pada penerbit dan penerbit serahkan pada stesen TV. Menanti rezeki lah. Dan baru-baru ni juga lah tahun lepas saya ada buat skrip short film di channel YouTube Ishak Shah. Ada satu cerita
komen kat bawah. Saya nak Google, nak tengok. Boleh apa nama episod tu? Kita orang nak tengok kat YouTube. Sekejap Cinta. Oh, last year Last year. kena tengok ni. Sorry lah tak perasan. Saya menulis skrip dengan ada bikisan hati. Huyo. Sekali dengan dia. Untuk Isap Oh, Isak Shah. YouTuber famous Famous YouTuber. Tu Wow. Isak Shah. Okay, sekejap. Apa tajuk je ni? Okey dah. Cintamu Allah. Wow. Itu kayaknya permulaan lah. Permulaan pertama saya menulis skrip. Baru lagi, baru belajar. Dekat channel dia ni? Channel dia ni? Isak Shah. Oh, channel dia saja 2 juta. Apa? Tengok sikit video. Isak Shah. Apa tajuk je? Cintamu Allah. Cintamu Allah. Okey. Cintamu Allah. Okey, sementara saya Google benda tu, bolehlah jawab soalan Nexi tadi tu. Produk apa terbaru? Projek buku terbaru. Projek buku terbaru. Okay, Alhamdulillah. Tadi saya baru je dapat khabar berita daripada editor saya Kak Rosma. Alhamdulillah. Saya tak nak bagi tahu, biar dia lah bagi tahu. Alhamdulillah. Tahniah. Itulah sebelum buat live, Alhamdulillah akan ada manuskrip ke-7 saya yang terbaru. Semestinya terbitan Galeri Emo. Jadi nanti kalau tajuk nanti saya akan bagi tahu lepas dah selesai sunting, dah nak masuk ke layout dan cover, saya akan bagi tahu tajuk. Sekarang ni rahsia dulu sebab masih dalam susunan untuk masuk dalam jadual penerbitan. Sampai masa nanti saya akan share tajuk manuskrip ke-7 ni dan apa konten yang saya sampaikan. So korang subscribe, masuk Telegram Azura. Kita ucap tahniah dulu dan kita doakan projek seterusnya tu dimudahkan. Dan orang cakap, saya dah jumpa Cintamu Allah, 285,000 tontonan Azura. Alhamdulillah. Ramai tu. Itu saya dalam dengan masa ada 3 bingkisan bulan. hati. Dengan bingkisan. Dahsyat. Dengan ada bingkisan Orang cakap, hati. 3 bulan 200k orang view. Memang padu. Tahniah. Keep it up. InsyaAllah ada rezeki tu. Okey, kita dah masuk minit-minit kecederaan ni sebenarnya Azura. So insyaAllah kita ni sebenarnya sesi kedua ni. Minggu depan akan ada lagi satu yang untuk siri kali ni. Tunggu macam mana feedback korang. Kalau betul korang nak lagi Azura live, kena komen banyak-banyak lah. Kena bagi feedback kat admin dekat Azura dalam Telegram apa. We want Zura ke apa. So kita boleh rancang untuk live yang mungkin kat FB ke apa ke. So sebelum ke arah tu, kita settlekan dulu sesi hari ni. Soalan yang kelima. Bismillah. Baca komen. Tak, Aslam ni dia antara yang selalu support saya, yang DM saya. Hai Aslam. Saya Cam. Petik nama. Saya Cam. Saya pun perasan juga tu, Aslam ni. Steady bro. Thank you. Okay. So soalan untuk penutup hari ni. Apa moto hidup Azura Zamri? Bismillah. Moto hidup saya, okey, saya ambil dari satu ayat ni yang saya jadikan moto hidup saya. Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan untuk bertemu. Itu antara ayat yang memang jadi favourite saya untuk moto hidup saya. Sukses adalah persiapan dan kesempatan untuk bertemu. Maksudnya kejayaan tersedia untuk kita, kejayaan yang memang Allah sediakan kepada kita, yang memang kita akan capai kejayaan tu, dah sampai masa nanti kita akan bertemu dengan kejayaan yang kita impikan. Yang tu yang saya pegang. Dia boleh tak kalau sefaham saya yang sekarang ni dengan ayat tu, dia ibarat orang cakap macam, saya ibaratkan sukses ni rezeki lah Rezeki ni dia tak cepat, dia tak lambat, tapi datang pada waktu yang tepat. Betul tak? Boleh tak? Betul. Okay. So kejayaan dan rezeki tu dah memang dah ada dah untuk kita. Sampai masa nanti dia akan datang. Jadi kita siap sedia untuk terima kejayaan tu. Dengan apa yang kita usaha, dengan apa yang kita doakan. Yes, itu nak dengar tu. Usaha doa tu, geng-geng semua. Korang yang dengar sekarang ni, sebab apa? Sebab dia takkan datang bergolek lah. Usaha dan doa tu kena seiring. Dan yalah, dah habis usaha, dah habis ikhtiar dengan cara yang betul, insyaAllah benda baik dapat baik lah. Itulah. So sementara
sementara nak menantikan kemenangan, kesenangan rezeki itu datang, usaha dengan salah satunya dapatkan buku ni lah. Baca ringkisan hati daripada Azura untuk korang. Sementara nak cakap buku baru, korang yang tak dapatkan buku yang dah ada ni, kena dapatkan. Beli terus package 3 buku 50 tu. Sebab apa? Kalau yang dah ada, korang boleh hadiahkan orang lain. Sebab saya melihat buku-buku macam ni, dia sangat-sangat membina lah, sangat-sangat memotivasi lah. Bukan untuk kita, mungkin kita boleh letak kat mana-mana, dekat surau ke masjid ke kat tempat pejabat kita ke. Yang mana bukan kita seorang baca. Kita boleh sebar luaskan isi ni, bukan untuk diri kita je. Kita boleh hadiah kat orang apa semua. So dengan buku yang harga dah habis buah tu, 350 tu, saya ingat korang boleh dapatkanlah segera. Dan untuk seterusnya, untuk orang cakap penutup sesi live kita hari ni, so lagi sekali lah saya serah dekat Azura untuk rumusan ke berkenaan dengan adik-adik aku Husni Hidup, dan kata-kata buat penyokong yang setia menonton dan 600 orang dalam Telegram tu. Apa yang boleh bukan dijanjikan, tapi untuk membalas kesetiaan diorang pada Azura, kata-kata untuk diorang. Bismillah. Okay, pada semua yang menyokong saya dari buku pertama sampailah buku ke-6 saya, Bangkitlah Jiwa, terima kasih sebab kalian masih percayakan karya-karya penulisan saya yang tak putus-putus, beri feedback yang positif, memberi semangat. Sampaikan ada yang ingatkan saya, Kak Zura jangan berhenti tulis tau. Tak sabar nak tunggu buku terbaru. Bila buku nak keluar? Di link yang saya dah sediakan, yang saya letak dalam Telegram channel saya. Terima kasih Kak. Sebarang kelebihan dan kekurangan dari saya sendiri, yang terbaik dari Allah. InsyaAllah saya akan perbaiki lagi yang mana kurang dan hasilkan karya-karya yang lebih bermanfaat, yang lebih besar kebaikan untuk kita semua. InsyaAllah nantikan buku ketujuh saya. Okey, pada korang yang masih bersama kami ni, yang masih orang cakap yang tak biasa lagi siapa Kak Azura Zamri ni, Zura boleh kongsikan macam mana nak, selain daripada buku, nak ikuti Zura ni dekat mana? Instagram lagi apa? Boleh bagi tahu? Okey, selain mengikuti saya di Instagram Azura Zamri 92, korang boleh ikuti saya di Facebook Azura Zamri, Twitter Azura Zamri, sama juga TikTok Azura Zamri, sama juga di Telegram channel Nota Hati Azura Zamri, semua orang tahu. Itu je lah, setakat yang tu je. So dah banyak channel lah, dah habis orang cakap macam-macam channel lah Zura buat. Mungkin YouTube dia tak buat lagi, betul tak? YouTube tak ada lagi YouTube tak ada lagi. YouTube tak ada jadi lagi. TikTok, aku tak tahu bila. TikTok, IG, TikTok Facebook, nama sama. tu. TikTok ada Azura. Search je Azura Zamri. Terima kasih Nisa. Terima kasih. So kita last ni kita scroll, mana tahu ada yang terlepas pandang. Azura baca, saya pun baca, tengok sikit. Mana tahu ada yang terlepas pandang komen-komen ni. Terima kasih NESEE. Baca dia. Kita ada seminit lebih kurang. Mira Syahira, Aslam, apa lagi? Pada yang kami tak sempat sebut nama tu, minta maaf. Okey. Terima kasih semua yang join. Sebelum usia. Okey. Yes. Thank you korang semua. So insyaAllah minggu depan slot orang cakap terakhir untuk kali ni lah. Sebab kalau korang betul nakkan lagi, benda boleh bincang. Sebab kami dah susun jadual. Selepas Azura kita dah ada siapa pula nanti semua. Contoh paling dekat saya boleh kongsikan kat sini. InsyaAllah esok terima kasih. Kawan baik Azura. Terima kasih Fatin Syafika. Good luck datang Azura. Terima kasih. Esok kita ada bingkisan hati pukul 11 pagi. Hari Jumaat dengan Puan Rohamiah Muda. Pun 11 pagi. Banyak lagi kita segmen. Boleh tengok kita IG. Dan terima kasih pada korang semua. Pada Azura, minta maaf. Cakap sepanjang sesi kita buat live. Saya pun sama minta maaf. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Kita tangguh dengan tasbih kepada Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Okay, thank you.